Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal 'arifin. Allahumma iftah alaina fi qulubina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala sama-sama pada pagi ini masih lagi diberikan kita ruang dan peluang sama-sama dapat kita mendirikan solat subuh secara berjemaah dan sama-sama dapat kita duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung kembali pengajian kita, mengambil manfaat daripada kitab ataupun buku Matan Arba'in ataupun Hadis 40 yang disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimallahu ta'ala, yang mana kita sambung pada hadis yang ke-16, yakni jangan marah bagimu syurga. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa seorang lelaki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah wasiat kepadaku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan marah. Lelaki tersebut mengulangi pertanyaannya berkali-kali. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan marah. Maka antara manfaat yang boleh kita ambil daripada hadis ini, yakni rindukan syurga dan mencari jalannya. Inilah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni selaku seorang guru, mursyid dan pemimpin yang agung ketika diajukan persoalan oleh seorang sahabat yang ingin menempuh jalan ke syurga. Jadi sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lain tak bukan ingin mempelajari sesuatu daripada Rasulullah, yakni sesuatu amalan yang dengan amalan itu ganjarannya untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, yakni amalan-amalan untuk mendapat rahmat daripada Allah, amalan-amalan untuk mendapatkan kepada kita akan syurga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak nanti. Maka ditanyakan kepada Rasulullah ataupun diminta oleh Rasulullah akan satu wasiat, maka Rasulullah berwasiat la taghdab, yakni jangan marah, yakni meninggalkan amalan ataupun meninggalkan akhlak buruk, yakni meninggalkan sikap suka akan kepada marah. Kemudian seterusnya, lemah lembut dan menguasai diri adalah jalan kejayaan dan keredaan. Apabila sifat kemanusiaan menguasai dan tusukan kejahatan bergelora di dalam jiwa, maka wahai Muslim, yakni orang Islam yang mencari kejayaan, awaslah kamu daripada membenarkan jiwamu dikuasai oleh hawa nafsu, dan jangan biarkan kemarahan bertapak dalam dirimu. Kerana jika kamu membiarkan nafsumu menguasai dirimu, ketika itu ia menjadi penyuruh dan penegah bagimu. Dengan itu kamu akan melakukan apa yang ditegah oleh Allah. Tetapi berjuanglah menentang nafsumu supaya meninggalkan runtunan marah, dan ingatlah akhlak Muslim yang bertakwa dan mukmin yang suci. Ini lemah lembut dan menguasai diri adalah kejayaan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kawal diri kita,
kawal emosi kita, supaya kita tidak marah ataupun kita tidak melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan hukum syarak. Cuba jadi orang yang lembut. Lembut tu bukan atas istilah macam pondan, tidak. Kata lembut itu maksudnya orang yang tutur bicaranya sederhana, perilaku akhlaknya sederhana, tidak murah, tidak meninggikan suara, tidak marah dan sebagainya. Imam Ahmad meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, yakni dipanggil dengan Ibnu Umar. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah perkara yang dapat menjauhkan aku daripada kemurkaan Allah? Maka sabda baginda, jangan marah. Ini salah satu amalan ataupun perbuatan yang menjauhkan kita daripada kemurkaan Allah. Bila jauh daripada kemurkaan Allah, maka mendekatkan kita dengan rahmat Allah Ta'ala. Yakni salah satu amalannya, yakni jangan marah. Bukanlah tak boleh marah langsung, tetapi marah tu bertempat. Ada saat dan ketikanya perlu marah, dan dalam marah itu pun ketegasan itu perlu juga dijaga akan tutur bicara. Ini jangan menuturkan perkara ataupun ucapan-ucapan seumpama memaki hamun, menghina, mencarut dan sebagainya. Boleh, ada kala mesti kena marah. Lagi-lagi perkara-perkara yang menyebabkan penghinaan kepada agama Islam. Maka tunjuk protes kita, marah kita, benci kita, tetapi masih lagi dalam lingkungan akhlak orang Islam, tuan-tuan. Tapi kalau perkara-perkara berkaitan duniawi, perkara-perkara yang tak ada isu berkenaan dengan akhirat ataupun agama, maka perkara-perkara begitu lebih baik kita bertoleransi, berlapang dada dan sebagainya, daripada kita mewujudkan perpecahan dengan berlaku dengan marah dan sebagainya. Kemudian Imam Hasan Al-Basri telah berkata, 4 perkara sesiapa memilikinya, Allah akan memeliharanya daripada syaitan dan mengharamkannya daripada api neraka. Imam Hasan Al-Basri kata, kalau 4 perkara ni kita miliki ataupun kita amalkan, Allah Ta'ala akan memelihara kita daripada syaitan dan dijauhkan kita daripada api neraka. Apa dia? Iaitu siapa yang mampu menahan hawa nafsunya ketika berkeinginan. Menahan hawa nafsunya ketika dia berkeinginan, dia nak, tapi dia sabar. Bahkan kadang-kadang dengan sebab keinginan itu boleh jatuh pada perkara yang haram, tapi dia masih lagi sabar, tak melakukan perkara yang haram. Kemudian yang kedua, ketika takut. Yang ketiga, ketika bersyahwat. Dan yang keempat, yakni ketika marah. Ini menahan nafsunya ketika takut, menahan nafsunya ketika bersyahwat, dan menahan nafsunya ketika marah. Kemudian seterusnya, perasaan marah adalah penghimpun kejahatan dan bebas daripadanya adalah penghimpun kebaikan. Kita dapati daripada hadis, penyoal yang beriman itu ketika Rasulullah SAW bersabda kepadanya, yakni jangan marah, memahami nasihat tersebut dan menerimanya, serta mengulangi permintaannya meminta wasiat dan nasihat, seolah-olah beliau tidak puas, yakni tidak puas hati dengan wasiat yang diberikan dan menyangkanya sedikit sahaja, sedangkan beliau memerlukan wasiat yang lebih daripada itu, yang lebih mendalam dan bermanfaat, sehingga beliau dapat mencapai matlamat untuk memasuki syurga. Jadi sahabat ni datang jumpa pada Nabi, ausini, minta wasiatkan kepada aku ya Rasulullah. Tapi Rasulullah memberikan nasihat yang cukup pendek, la taghdab, yakni jangan marah. Di sahabat ni tak puas hatilah, sikit sangat nasihat ni, sikit sangat contoh amalan daripada Nabi ni. Maka ditanya berulang-ulang kali kepada Nabi SAW, Nabi masih lagi menjawab dengan kalimah la taghdab, yakni jangan marah. Maksudnya apa, tuan-tuan? Kita kadang-kadang tak perlu kepada, bukan tak perlu tu,
tak semestinya ataupun meninggalkan, tidak. Terkadang lebih utama kita belajar sedikit demi sedikit dan kita amalkan dengan apa yang kita pelajari, daripada banyak kita belajar tapi satu benda kita tak buat. Maksudnya belajar sedikit demi sedikit, perlahan-perlahan, tetapi dalam masa yang sama kita beramal dengan apa yang kita pelajari. Yang kedua, terkadang bila mana kita minta nasihat, nasihat yang diberikan itu sesuai untuk kita. Sesuai untuk kita. Apa maksudnya? Jadi Rasulullah mengenali sahabat ini. Jadi Rasulullah mengetahui apa nasihat yang patut disampaikan kepada sahabat ini, maka dinasihati dengan la taghdab, yakni jangan marah. Kalau mungkin jenis seorang yang suka membazir, maka Nabi mungkin nasihat jangan membazir. Maka Nabi nasihatkan sesuai dengan keadaan seseorang ataupun sifat akhlak seseorang itu. Jadi terkadang kita minta nasihat, mungkin kita tak nampak diri kita ni keadaannya bagaimana, tetapi orang lain memandang kita, melihat kita, mengetahui sikap dan akhlak kita, maka diberikan nasihat sesuai dengan akhlak ataupun sikap ataupun perangai yang ada pada diri kita. Jadi pertama sedikit je, tak perlu banyak-banyak. Yang penting sedikit itu bermanfaat. Bukan tak perlu banyak-banyak itu meninggalkan belajar, tidak. Belajarlah perlahan-lahan. Jangan tamak sehingga tak beramal, ataupun jangan tamak sehingga tak faham. Ada orang dia belajar macam-macam nak belajar tapi tak faham pun. Lebih baik dia belajar sedikit, fahamkan dahulu, beramal. Kemudian yang kedua tadi saya sebutkan tadi, Nabi memberikan nasihat berdasarkan keadaan ataupun sifat ataupun perangai akhlak bagi orang yang meminta nasihat daripada Nabi SAW. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan daripada mukmin tersebut bahawa beliau berkata, lalu aku berfikir ketika Rasulullah SAW bersabda apa yang telah baginda sabdakan, maka aku dapati bahawa memang sifat marah adalah penghimpun segala kejahatan. Daripada marah ini, marah itu, dalam sifat marah itu lebih banyak kejahatan daripada kebaikan. Lebih banyak kejahatan daripada kebaikan. Maka sahabat ini menyebut apa dia? Daripada sifat marah itu adalah penghimpun kepada segala kejahatan. Maknanya sekiranya beliau tidak marah, bererti beliau telah meninggalkan seluruh kejahatan. Sesiapa yang meninggalkan seluruh kejahatan, berertinya dia telah menghasilkan seluruh kebaikan. Buat baik ni tuan-tuan, contohlah tak semestinya contohnya buat baik ni dengan sembahyang, puasa, zakat, haji, bercakap dengan percakapan yang baik. Saat kita boleh marah orang, mungkin orang buat sesuatu dengan kita yang menyakitkan hati, kita boleh marah, tapi kita pilih untuk jalan berdamai, kita pilih jalan untuk memaafkan. Itu pun sudah dikira sebagai satu kebajikan ataupun dikira sebagai satu amal soleh. Saya baru-baru ni pergi umrah tuan-tuan, bawa jemaah di Madinah. Duit saya diambil oleh orang tuan-tuan. Duduk kat lobi hotel, duduk tukar-tukar duit dengan jemaah. Saya tertinggal duit dekat atas kursi lah, kat lobi hotel. Jadi saya minta pihak hotel, saya nak tengok CCTV. Tengok CCTV, jumpa, nampak siapa yang ambil bangsa mana, duduk hotel, duduk bilik nombor berapa, tahu tuan-tuan. Daripada lobi, kamera pula ke lift, daripada lift ke bilik, boleh nampak tuan-tuan. Tapi dalam bilik tak adalah kamera, kita tahu pintu berapa lah. Jadi pihak hotel bantu saya lah untuk dapatkan balik beg duit tu. Beg duit je, tak ada IC semua, tak adalah, dokumen-dokumen tak ada, hanya beg duit sahaja. Bila saya dapat, kurang 2,145 rial.
2,000 jadi dekat 2,500 juga tuan-tuan. Duit kita 2,145 rial kurang tuan-tuan. Duit koyak pula tu, ada duit koyak dalam tu 500 rial. Sedangkan saya cocok duit kat sana bank. Jadi duit bank takkan duit koyak tuan-tuan. Duit baru. Tapi ada duit koyak, dia replace, dia ganti dengan duit yang koyak tuan-tuan. Jadi pihak hotel tanya nak selesai macam mana. Saya kata saya nak jumpa orang ni. Dia kata tak perlulah kot jumpa orang ni, dia tak nak jadi isu besar, bergaduh ke apa benda kan. Tak apalah, saya kata okey, janji pulang balik duit saya 2,145 rial. Pulang balik, selesai. Kalau tak saya report polis. Jadi pihak hotel pun setuju. Saya report polis ni lebih pada nak ugut je tuan-tuan. Kalau report polis jadi cerita besar tuan-tuan, kesian orang yang ambil ni tuan-tuan. Dia bukan warga Saudi, dia orang luar. Jadi memang Saudi takkan kesian tuan-tuan. Memang penjara 6-10 bulan dalam penjara tak tahu apa jadi tuan-tuan. Jadi bila pihak hotel bincang dengan orang yang ambil ni tuan-tuan, orang ambil ni dia nak jumpa saya. Jumpalah. Telefon saya pukul 11 malam, jumpa kat lobi. Jumpa muka manis lah tuan-tuan, cakap manis. Saya nak dengar satu je sebenarnya. Dia kata cakap minta maaf, kalau tak boleh nak ganti dah pakai, saya halalkan. Saya tak ada isu pun benda tu. Duit boleh cari kan? Tapi saya tak nak. Saya tak suka orang menipu. Masalah cerita macam tu. Tapi dia tak mengaku. Dalam hati saya panah hati dah sebenarnya. Panah hati dah. Marahlah tu kan? Dia tak mengaku. Sebab saya tengok CCTV tu, saya tahu tuan-tuan, kalau orang jumpa yang dia tak nak ambil duit tu, dia pasti dia akan ambil, dia bagi kat kaunter lobi. Alasan dia kata apa? Dia kata mungkin jemaah dia tercicir. Saya cakap dalam hotel ni bukan jemaah dia je. Berapa banyak negara orang duduk kat sini, daripada negara yang berbeza. Mana boleh kata jemaah dia? Tak boleh kata jemaah dia. Kemudian cara dia ambil tu tuan-tuan, dia duduk kat kursi yang saya duduk, ada beg duit tu tuan-tuan. Dia tengok kiri kanan. Kenapa nak tengok kiri kanan? Ambil aja, apa masalah kalau kau tak salah tuan-tuan. Lepas tu sampai dekat pintu bilik hotel ya tuan-tuan, dia keluar, dia buka beg duit saya, dia ambil duit tu, dia buang beg duit tu dalam tong sampah. Selamat tong sampah tu tak diangkat sampah tu, dia dapat baliklah beg duit tu. Beg duit tu tak ada beg duit apa pun tuan-tuan, bukan beg duit kulit. Entah, saya pun tak tahu macam mana beg, biasa beg bodoh ni tuan-tuan. Janji masuk boleh zip tu je. Jadi benda tu saya nampak tuan-tuan. Tak nak mengaku. Dia kata dia bawa kawan dia backup dia. 13 tahun duduk Madinah. Saya pun tak bodoh, saya bawa jemaah umrah. Tiap-tiap bulan saya pergi sana, saya tahulah perangai orang kat sana. Kalau takkan jadi bedal haji tuan-tuan. Tuan-tuan. Bukan badal haji, bedal haji. Itu 2,145 rial. Orang buat bedal haji tuan-tuan 2,000, 3,000 tuan-tuan. Kalau 100 orang tak 300,000 tuan-tuan. Duk menipu kat sana. Itu buat bedal haji tu kat Mekah lagi besar tanah haram daripada Madinah. Lagi apa? 100,000 kali ganda banding Madinah tuan-tuan. Itu pun orang berani langgar buat benda tak senonoh. Cerita duduk 13 tahun Mekah lah, ikut tabligh lah, saya dah hangin tuan-tuan. Tapi sabar lagi tuan-tuan. Ni jenis nak jual-jual agama ni tuan-tuan. Tak boleh lah macam tu. Tapi lah dia tak nak mengaku, tak apalah. Saya memang, pada saya tak apalah, hilang-hilang lah 2,145 rial tu. Saya maafkan, saya halalkan. Saya tak cakap dengan dia, tapi dalam hati saya maafkan, saya halalkan. Masa hilang tuan-tuan, saya tak adalah kelang kabut sangat. Bawa jemaah pergi masuk Raudah, lalu depan makam Rasulullah masa pergi dan masa balik daripada Raudah, lalu depan makam Rasulullah. Saya lalu
istighazah lah, kan? Ya Rasulullah, kan, aku ni umatmu datang daripada jauh, duit hilang ya Rasulullah. Kan? Duit hilang ya Rasulullah. Doa pada Allah mudah-mudahan dapat jumpa balik ya Rasulullah. Jumpa jumpa tapi tak cukup nilainya lah, kan? Tak cukup nilainya, tuan-tuan. Kan? Jadi walaupun saya boleh ambil tindakan yang apa, report polis ke apa, nak marah ke apa, tapi saya pilih biarlah selesailah, cukuplah, kan? Dengan maafkan dia, kan, dengan halalkan apa. Prinsip saya mudah, tuan-tuan. Kalau saya haramkan, dia akan makan haram, hati dia akan kotor sampai bila-bila dia susah nak berubah. Tapi kalau saya halalkan, kan, mudah-mudahan dia makan makanan yang halal, sumber yang halal, mudah-mudahan jadi kebaikan untuk dia, hati dia jadi hati yang baik, hati bersih, mudah-mudahan dia berubah jadi orang baik. Kan? Dia jadi orang baik, saya tak rugi, saya dapat sahamnya, saya dapat pahalanya. Saya faham mudah gitu je lah, kan? Masa tu, tuan-tuan, pengalaman lah. Tapi tuan-tuan jangan salah faham, Mekah Madinah ni tempat barakah, tuan-tuan. Walaupun saya tengok macam-macam, tapi jangan buat sangkaan yang tak elok lah. Jangan buat sangkaan yang tak elok, tuan-tuan. Tetap kita sangka baik, husnuzan sesama orang Islam, tuan-tuan. Itu pengalaman, tuan-tuan. Ada orang macam tu, sanggup, tuan-tuan, kan? Sanggup buat gitu. Kalau sebelum tu, tuan-tuan, 10,000 duit saya, orang pecah masuk bilik saya, kan, ambil posh bag saya, tuan-tuan, 10,000 rial lebih kurang, tuan-tuan, habis kena sapu, tuan-tuan. Madinah juga. Tapi dapat ganti balik, alhamdulillah, tuan-tuan. Dia hilang bukan hilang terus, ada replace-nya, tuan-tuan. Pengalaman, tuan-tuan, pengalaman. Jadi terkadang memang kita boleh marah, tuan-tuan, kan? Memang kita boleh marah, tapi terkadang juga pilihlah jalan yang lain, memaafkan. Tapi, tuan-tuan, saya tak tahulah apa ceritanya, tuan-tuan. Memang saya maafkan, dan cuma saya tak suka. Bila saya tak suka, saya tak nak jumpa dia lagi lah, saya tak nak tengok muka dia. Tapi dia duk telefon saya, tuan-tuan, duk ketuk pintu bilik saya, tuan-tuan. Dan tak tahulah apa yang berlaku, kan? Hati dia tak tenang ke apa ke, saya tak tahu, tuan-tuan. Saya maafkan, saya tak kisah, dah lah, benda selesai, tapi saya tak nak tengok muka dia, kan? Macam contoh Rasulullah SAW, tuan-tuan, kan, yang bunuh pak saudara Rasulullah, Sayyidina Hamzah, Wahsy, kan, apa ni, ketika perang Uhud. Akhirnya dia masuk Islam, kan? Tapi sebab Rasulullah ni kecil hati, yalah yang terbunuh tu pak saudara dia, Hamzah, umur lebih kurang dekat-dekat, tuan-tuan, sama-sama membesar, kan? Jadi dia kecil hati. Walaupun masuk Islam, Rasulullah tak adalah Rasulullah melaknat ataupun mencelakakan orang untuk mendoakan yang tak baik. Tapi bila Wahsy datang jumpa Rasulullah, Rasulullah kata, aku tak nak tengok muka kau. Maksudnya, saya ambil tindakan gitu, geramlah. Kau tengok kan lagi geram nanti. Tak apalah, jangan, tak nak tengok lah, kan? Lah kan dia telefon, saya cakap ni ada apa masalah, dah selesai lah, tak payah cerita banyak-banyak lagi dah, kan? Lepas tu saya blok nombor dia, dah habis cerita, tuan-tuan. Pengalaman, tuan-tuan, di sana. Boleh untuk kita marah, memang hak kita, kan? Marah juga, marah lah, tuan-tuan. Tapi ambil jalan dan tak nak besar-besarkan lagi lah, tuan-tuan. Tapi makluman Saudi dah tak ada dah hukum had, hukum hudud tak ada. Kalau ada, mereka mau kena potong tangan tu, tuan-tuan. Nyanya je, tuan-tuan, kan? Tapi di Saudi sekarang dah tak ada lah. Jadi kita sambung balik. Diriwayatkan bahawa seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling afdal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, husnul khuluq huwa an la taghdab in istata'ta. Berakhlak baik, iaitu janganlah marah sekira kamu mampu. Kata Nabi SAW, kan, ia ini amalan yang paling baik ataupun amalan yang paling afdal. Ini dalam, kalau kita baca hadis Nabi SAW, banyak sebenarnya. Bila sahabat tanya,
kan, apakah amalan yang paling afdal, apakah amalan yang paling afdal, apakah amalan yang paling afdal, kan? Di situ ada dua makna. Yang pertama, dalam banyak-banyak amalan yang dilakukan, itu yang paling afdal. Nak menunjukkan kelebihan amalan itu berbanding amalan yang lain, tetapi sebenarnya sangat sedikit berbanding yang lain. Okay. Sedikit itu maksudnya hadis-hadis seumpama begitu. Tetapi yang kedua saya nak sebut ini, kan, yang disebutkan dengan amalan yang paling afdal, amalan yang paling afdal itu bukanlah amalan itu lebih baik daripada amalan-amalan yang lain bagi seluruh manusia ataupun seluruh orang Islam, tak. Tapi Nabi nak cakap pada individu tu. Dalam banyak-banyak amal yang sesuai untuk engkau amalkan ataupun kamu amalkan, inilah amalan dia. Tu maksud dia. Ada orang mungkin sikap perangai begitu begini, contoh mungkin dia ni jenis orang cepat panah baran. Maka Nabi nak sebut yang lebih afdal untuk kau beramal, tahan marah, jangan marah. Itu maksud dia. Mungkin ada orang jenis tak tahu malu. Jadi Nabi sebut amalan yang paling afdal untuk kamu ni, yakni jangan tak tahu malu. Jangan tak tahu malu, tuan-tuan. Jadi Nabi suruh jadi orang pemalu, contohlah. Jadi ada dua makna. Sama ada Nabi sebut amalan yang paling afdal itu dengan maksud amalan itu pahalanya, kelebihannya melebihi amalan lain, ataupun yang lebih afdal itu pada individu tu, apakah amalan yang sepatutnya dia lakukan. Itu maksudnya, sepatutnya dia lakukan. Maka Nabi SAW sebut, yakni berakhlak baik, iaitu janganlah marah sekiranya kamu mampu. Maksudnya kita ni boleh marah. Maksudnya kalau kita ni boleh marah, orang yang kita marah tu kita pandang kecil je, tuan-tuan. Maksudnya kita ni lebih berkuasa daripada dia. Tapi saat kita boleh lebih berkuasa pada dia, kita boleh melakukan sesuatu pada dia, tapi kita memilih untuk tidak marah, itu lebih baik. Jadi maksudnya apa, tuan-tuan? Banyak hadis menyuruh jangan marah. Maksudnya dengan kelembutan itu lebih berkesan untuk membentuk peribadi manusia berbanding dengan marah, tuan-tuan. Maksudnya kelembutan itu lebih mudah untuk membentuk peribadi manusia berbanding dengan marah. Kemudian seterusnya, marah lambang kelemahan dan lemah lembut lambang kekuatan. Yang ini cepat marah dan tunduk kepadanya adalah petanda lemahnya insan. Orang yang cepat marah ni orang yang lemah. Kenapa? Kerana dia tak mampu mengawal dirinya, tuan-tuan. Ni bukan tuan-tuan lah, saya pun sama juga. Kadang-kadang marah, tuan-tuan, kan? Saya ni kalau stres sikit, tang bawa kereta, tuan-tuan. Bawa kereta. Situ saya stres sikit, tuan-tuan. Stres mana kadang-kadang sekarang ni, tuan-tuan, ialah kita ni kan dah nak jadi negara maju, tuan-tuan. Kalau kiblat ekonomi kita dulu kan kiblat kita Jepun kan? Pandang ke Asia kan, pandang ke timur kan. Sekarang ni kiblat kita ke US. Bukan kata kiblat sembahyang tu, ni saya sebut ekonomi, tuan-tuan, kemajuan. Jadi orang sekarang, tuan-tuan, dia suka bawa kereta lain paling kanan sekali, tuan-tuan. Lepas tu bawa slow-slow, tak angin, tuan-tuan, kan? Bawa slow-slow, duk berlonggok belah kanan, belah kiri kosong, tuan-tuan. Tu sudah cakap kita ni dah jadi negara US kan. Kalau US kan belah apa ni, belah kiri lorong paling laju kan, belah kanan ni paling slow. Ni kita ikut tak, tuan-tuan, US, tuan-tuan, contohlah. Itu kelemahan saya lah, tuan-tuan, kalau bawa kereta. Kita duduk belah kanan, kita nak cepat bagi lampu, buat bodoh, tuan-tuan, kan? Saya jenis tak naklah langgar peraturan jalan raya, kan? Tak naklah kita ni cilok-cilok, bahaya. Mungkin kita cilok lepas, orang lain yang kita cilok dia terkejut, boleh menyebabkan kemalangan, bahaya, kan? Tapi terkadang buat juga, kan? Buat juga. Ni orang tak faham, tuan-tuan. Ni jangan buat macam tu. Saya kalau jam pun boleh tahan juga, angin juga, tuan-tuan. Walaupun kita ni duduk Selangor,
Sebab tu dah biasa dengan jam. Ada orang tak kisah tuan-tuan, kan? Dia senyum je tuan-tuan. Saya tak boleh. Itu antara mungkin kelemahan saya lah, kan? Kelemahan saya. Sebab lain saya tak kisah tuan-tuan, kan? Tapi bab kereta, bawa kereta ni, kalau jalan jam, orang tak reti ikut peraturan, kan? Tu saya marah tuan-tuan. Jadi marah ini kelemahan seseorang. Maksudnya apa? Apa yang dimaksudkan kelemahan itu? Iaitu dia tak mampu untuk menahan hawa nafsunya ataupun menahan dirinya, ya, daripada marah. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisha sadidu bi sur'ah, innama shadidi allazi yamliku nafsahu indal ghadab." Kata Nabi SAW, bukanlah orang yang gagah ataupun orang yang kuat itu orang yang kuat bergusti, orang yang boleh mengalahkan orang lain, bertumbuk ke dan sebagainya. Itu bukan orang yang kuat, kata Nabi SAW. Tetapi orang yang gagah atau orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Saat berkuasa, boleh ambil tindakan pada orang lain, boleh pukul orang ke. Ni saya tak sebut siapa-siapa, umum lah, kan? Tapi memilih jalan untuk memaafkan, kan? Menahan diri daripada marah. Maka memaafkan, menahan diri daripada marah itulah lambang orang yang gagah ataupun orang yang kuat. Kenapa? Kerana kuat menahan dirinya ataupun menahan hawa nafsunya, kan, daripada marah ataupun melakukan sesuatu perkara yang disebabkan dengan marah, mungkin dengan hasutan syaitan, akhirnya melakukan kezaliman pada orang lain, tuan-tuan. Contohlah tuan-tuan, kan, kita nak kata macam mana, kan ada beberapa kes, tuan-tuan, kan? Ini kes jalan raya juga, kan? Sebab orang potong queue ke apa ke, kan? Sebabkan tak boleh tahan marah, keluar kereta pergi pukul orang, tuan-tuan. Tuan-tuan, pergi pukul orang. Keluar pula dia punya steering lock apa semua, pergi pukul orang. Dengan sebab tak boleh kawal marah, tuan-tuan. Dengan sebab godaan hasutan syaitan, tuan-tuan. Tak boleh nak kawal nafsu marah tu. Akhirnya kesan apa yang berlaku, salah pukul, orang mati, akhirnya dia yang menanggung akibat, tuan-tuan. Yang mati dah satu hal mati, akhirnya dia dibawa ke mahkamah, di penjara, mungkin dihukum gantung ke dan sebagainya, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab marah, tuan-tuan. Tak boleh sabar, tuan-tuan. Itu suka saya nasihatkan, tuan-tuan. Suka nasihatkan. Lagi-lagi kita ni orang lelaki, jaga kaki tangan kita, jangan pukul orang, tuan-tuan. Jangan pukul orang. Hati-hati, tuan-tuan. Kita tak tahu orang yang kita pukul tu bagaimana kondisi badan dia. Kalau orang tak sihat, tuan-tuan, kita tumbuk, tuan-tuan, rebah mati macam mana, tuan-tuan? Penjara ke, masuk kena gantung ke, tuan-tuan? Tak nak, tuan-tuan. Hati-hati, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau marah tumbuk dinding ke, tuan-tuan, kan, tumbuklah apa benda, jangan tumbuk orang, tuan-tuan, kan? Betul saya cakap. Kita tak tahu. Silat-silat kita jentik telinga orang pun boleh mati, tuan-tuan. Kalau dah sampai takdirnya mati dengan sebab kena jentik telinga, memanglah kita jentik telinga anak kita, tak ada apa pun, dia senyum je, tuan-tuan. Tapi andainya berlaku, tuan-tuan, tiba ada CCTV, ada saksi, dia kata orang ni dia jentik telinga orang ni, mati. Polis akan ambil keterangan, rupanya membunuh dengan sebab jentik telinga, tuan-tuan. Jentik telinga orang, dah nyanyi, tuan-tuan, kena penjara mungkin puluh tahun, penjara seumur hidup, ataupun dihukum gantung, tuan-tuan. Kena hati-hati. Jangan sekali-kali, ni undang-undang, kan, undang-undang, jangan sekali-sekali kita sentuh tubuh badan orang lain, tuan-tuan, dengan niat menzalimi, dengan niat nak buat khianat dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya kongsikan pada pagi ini sikit sebanyak jadi panduan untuk kita bersama, dapat kita amalkan, dan mudah-mudahan amal-amal soleh kita ini diterima oleh Allah Ta'ala, diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tutup majlis kita pada pagi ini
dengan tasbih dengan bacaan doa dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ناور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك والقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah cahaya hidayah dalam hati kami seperti mana cahaya matahari dan bulanmu selama-lamanya dalam kerahmatan, keberkatan dan keampunan daripadamu ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.